Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kita lagi dalam PDPR kali kelima bagi tahun ini. Topik pembelajaran kita hari ini ialah pengajian Al-Quran dengan tajuk melakukan transformasi dalam kehidupan berdasarkan kepada surah Ar-Ra'du ayat 11. Sebelum kita pergi dengan lebih lanjut lagi perbincangan topik ini, eloklah kiranya kita mendengar dulu bacaan surah Ar-Ra'du serta terjemahannya. له معقبات من بين يديه ومن خلفه يحفظونه من أمر الله إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم وإذا أراد الله بقوم سوءا فلا مرد له وما لهم من دونه من وال. Baginya manusia, ada malaikat-malaikat yang selalu menjaganya bergiliran, dari depan dan belakangnya. Mereka menjaganya atas perintah Allah. Sesungguhnya Allah tidak akan mengubah keadaan suatu kaum sebelum mereka mengubah keadaan diri mereka sendiri. Dan apabila Allah menghendaki keburukan terhadap suatu kaum, maka tak ada yang dapat menolaknya dan tidak ada pelindung bagi mereka selain Dia. Alhamdulillah, kita telah mendengar potongan ayat surah Ar-Ra'du serta terjemahannya. Ustazah harap para pelajar semua dapat memahami dan seterusnya kita akan mengambil intisari daripada ayat. Sebagaimana yang Ustazah telah sebut pada tahun yang lalu, bagaimana kita hendak menulis intisari ayat ketika menjawab dalam peperiksaan. Ustazah dah berpesan, lihatlah kepada potongan ayat tersebut sama ada kita menggunakan lafaz Allah memerintah sekiranya dalam ayat tersebut ada fi'il amar. Allah melarang sekiranya dalam ayat tersebut ada tegahan. Dan seterusnya kita boleh menggunakan Allah menyatakan, Allah menjelaskan, Allah menerangkan sekiranya dalam ayat itu mencerita beberapa perkara untuk kita fahami. Jadi berdasarkan surah Ar-Ra'du ayat 11, kita dapat gariskan 3 intisari ayat. Yang pertama, Allah menyatakan setiap manusia akan diawasi oleh para malaikat pada setiap masa. Okey, pada lafaz mana yang menunjukkan manusia ini diawasi? Iaitu pada lafaz yahfazunahu min amrillah. Para malaikat ini mengawasi manusia ini dengan perintah Allah. Okey, yang kedua kita boleh tulis Allah menjelaskan setiap manusia akan dicatat segala amalan oleh para malaikat yang ditugaskan. Okey, di manakah intisari ayat ini kita ambil? Iaitu pada perkataan lahu mu'aqibatum min baini yadayhi wa min khalfihi. Okey, pada lafaz itu kita boleh menulis intisari ayat seperti itu. Okey, yang ketiga, Allah menerangkan bahawa Dia tidak akan mengubah nasib diri sesuatu kaum
sehingga mereka berusaha mengubahnya. Okey, intisari ayat yang ketiga ini kita ambil dari lafaz la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Okey, cukup 3 intisari ayat daripada surah Ar-Ra'du. Saya harap para pelajar faham bagaimana untuk kita menulis intisari ayat yang baik. Fokus utama perbincangan dalam surah Ar-Ra'du ini ialah tentang malaikat. Jadi, tahukah para pelajar siapakah malaikat, bagaimana bentuk dan rupa malaikat? Mari kita mengenali malaikat. Malaikat adalah makhluk yang diciptakan oleh Allah daripada cahaya yang tidak dapat dicapai oleh panca indera manusia, yakni kita tak boleh melihat malaikat, dan malaikat ini kelebihannya boleh menyerupai makhluk yang lain. Nabi Muhammad SAW pernah melihat malaikat Jibril secara asli, rupa asal 2 kali, iaitu yang pertama ketika mendapat wahyu pertama di Gua Hira, dan yang kali kedua iaitu ketika Nabi Muhammad diisrakan, naik ke langit. Okay. Pada masa ini, Nabi Muhammad melihat malaikat Jibril sangat besar, mempunyai 600 sayap. Sehingga kan Nabi melihat di antara sayap-sayap malaikat Jibril itu ada batu permata yang sangat indah. Lalu Nabi Muhammad rasa kagum, terpesona dan dia memuji malaikat Jibril. Tetapi malaikat Jibril kata, ada makhluk lain yang lebih hebat daripada aku, iaitu malaikat Israfil. Lantas Jibril menceritakan bahawa Israfil ini mempunyai 600 sayap kanan, 600 sayap kiri, dan sekiranya dibuka satu sayap kiri maka mampu menutup seluruh alam semesta. Jadi apabila Nabi mendengar cerita tentang malaikat Israfil, Nabi memuji pula malaikat Israfil, begitu hebat ciptaan engkau wahai Israfil. Maka Israfil kata, ada lagi yang lebih hebat daripada aku. Jadi nak menggambarkan kepada kita bahawa kesemua malaikat ini mempunyai sayap. Sayap yang bagaimana? Wallahu a'lam. Okey, yang kedua, malaikat ini boleh menyerupai makhluk yang lain. Contoh, malaikat pernah menyerupai manusia dewasa, iaitu pertama ketika malaikat datang mengajar Nabi tentang Islam, iman dan ihsan, dan yang kedua ketika malaikat datang kepada kaum Nabi Lut. Itu contoh malaikat menyerupai makhluk lain. Baiklah, setelah kita mengenali siapa malaikat, hari ini kita akan menambah maklumat kita tentang tugas-tugas malaikat. Semasa kita di menengah rendah, kita dah mempelajari 10 malaikat yang wajib kita ketahui dan kita dah kenal tugas mereka. Hari ini sekadar kita nak buat penambahan. Antara tugas-tugas lain malaikat ialah nombor 1, bertasbih kepada Allah. Tugas malaikat itu sehari-harian ialah bertasbih memuji kebesaran Allah. Yang kedua, ada malaikat yang ditugaskan memikul arasy Allah. Yang ketiga, ada malaikat ditugaskan menyampai wahyu, yang ni kita dah kenal, iaitu malaikat Jibril, dan ada malaikat ditugaskan memberi salam kepada ahli syurga. Ini sebahagian daripada contoh-contoh tugas para malaikat.
Perkara kedua yang akan kita fokuskan dalam tajuk ini ialah transformasi. Apa itu transformasi? Transformasi ini ialah perubahan ataupun pertukaran ataupun dalam bahasa yang lebih mudah kita fahami ialah penghijrahan yang kita nak buat terhadap diri kita. Perubahan, pertukaran yang akan kita buat dalam diri kita disebut transformasi. Dalam usaha untuk kita merubah diri kita, mentransformasikan diri kita, maka kita akan melalui perubahan tersebut sedikit demi sedikit yang kita sebut sebagai evolusi. Kita tidak boleh membuat perubahan secara drastik kerana nanti tidak akan berjaya dan tidak akan berkesan. Jadi, evolusi transformasi diri yang patut kita buat ialah perubahan kepada diri sendiri agar menjadi orang yang lebih baik. Satu. Yang kedua, perubahan yang perlu kita lakukan dalam diri mestilah dilakukan secara perlahan-lahan supaya lebih berkesan. Jadi kita jangan gapah-gapah nak tukar diri kita menjadi seperti lain secara tergesa-gesa. Takut nanti kita akan tersasar ataupun kita akan kecewa. Okay, yang ketiga, transformasi yang perlu kita buat dalam diri kita ialah bersegera dalam melakukan sebarang perubahan. Jangan tangguh. Bila kita dah ada kesedaran, maka teruslah buat perubahan agar kita mendapat kebaikan dan manfaat yang banyak. Seterusnya, perubahan yang kita lakukan pada diri kita mestilah dengan niat yang ikhlas. Sekiranya kita melakukan perubahan diri kita kerana orang lain, bukan kerana Allah, maka sekiranya orang itu tidak lagi mendesak kita, maka kita kembali kepada tahap yang lama yang mungkin tidak baik. Oleh itu, sekiranya kita buat perubahan itu kerana Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah perubahan itu akan kekal dalam kebaikan. Seterusnya, perubahan yang kita nak lakukan kepada diri kita itu mestilah perubahan ke arah yang lebih baik, lebih maju, lebih ke hadapan. Janganlah kita berpatah balik ke belakang. Contoh seperti kalaulah sebelum ini kita tak menutup aurat, kita buat perubahan, kita menutup aurat dengan lebih sempurna. Tetapi sebaliknya ada orang menutup aurat, tiba-tiba hari ini dia buka auratnya kerana dia merasakan tidak ikhlas. Itu berarti perubahan kepada yang lebih buruk, bukan kepada yang lebih baik. Itu tidak dinamakan transformasi diri. Seterusnya, dalam melakukan transformasi diri, kita mestilah istiqamah dalam perubahan yang kita lakukan. Maksudnya terus kekal dan insya-Allah kekal sekiranya perubahan yang kita lakukan itu diniatkan ikhlas kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Seterusnya kita lihat kepentingan kita berusaha dan berikhtiar untuk mentransformasi diri kita. Apa pentingnya? Yang pertama, untuk melahirkan kesungguhan untuk berjaya. Sekiranya kita tak berusaha, tidak mencari jalan, maka kita tidak akan mendapat kejayaan. Okey, yang kedua, untuk mengelak sifat berputus asa. Pepatah Arab mengatakan, man jadda wajada. Siapa yang berusaha, dia akan dapat. Jadi kalau dia tak berusaha, maka dia tak dapat. Maka akan lahirlah sifat kecewa dan putus asa. Oleh kerana itu, kita hendaklah sentiasa berusaha, berikhtiar, mencari jalan untuk ke arah yang lebih baik. Yang ketiga, dengan berusaha dan berikhtiar, apa yang kita dapat ialah mewujudkan semangat
kerjasama antara satu sama lain kerana kita akan saling ingat mengingati antara satu sama lain untuk mendapat kejayaan. Seterusnya yang keempat, dengan berusaha dan berikhtiar, kita pasti mencapai kejayaan yang kita kendaki. Sekiranya kita tak ada usaha, kita tak ada ikhtiar, tapi kita nak berjaya, maka kita tidak akan mencapai sebab Allah kata Allah tidak akan upah diri kita kalau kita tak berusaha mengubahnya. Dan yang kelima, pentingnya kita berusaha dan berikhtiar adalah untuk meningkatkan taraf kehidupan kita kepada yang lebih baik, yang lebih diredai oleh Allah, yang lebih berjaya di dunia dan di akhirat. Baiklah, untuk kita mengubah diri kita dengan perubahan yang baik, maka kita mesti ada strategi. Kerana strategi yang baik akan menjamin kejayaan. Jadi apa yang patut kita buat untuk mengubah diri kita kepada yang lebih baik? Okey, ini sekadar beberapa contoh yang Ustazah bawa di sini. InsyaAllah para pelajar boleh memberi idea yang lain. Nombor 1, berdoa kepada Allah agar Allah mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Maksudnya usaha kita berdoa. Usaha kita berdoa. Bila kita dah berdoa, yang kedua kita kena mulakan perubahan kepada diri kita. Mulakan perubahan dengan perkara-perkara yang kecil dahulu mengikut kemampuan. Kemudian kita berterusan membuat perubahan kepada perkara yang lebih besar. Okey, yang ketiga, kita mesti berazam bersungguh-sungguh untuk mendapat hasil yang maksimal dengan usaha kita itu untuk mentransformasi diri kita. Jadi kita mesti mempunyai keazaman. Jika kita ada keazaman, maka kita akan berusaha mengubah diri kita ke arah yang lebih baik. Seterusnya kita tengok pengajaran yang dapat kita ambil daripada ayat surah Ar-Ra'd ayat 11 ini. Ustazah ingin mengingatkan semula para pelajar, pada tahun yang lalu Ustazah telah mengingatkan, telah menunjuk contoh bagaimana cara kita hendak menulis pengajaran ayat. Okay. Pengajaran ayat adalah dicadangkan. Kita mulakan dengan kalimah kita hendaklah, ataupun saya mestilah, ataupun umat Islam wajar, ikut kesesuaian. Kemudian kita nyatakan isi dan kita buat huraian. Jadi di sini Ustazah paparkan satu contoh pengajaran ayat. Nanti Ustazah akan tanya para pelajar lagi, apakah pengajaran yang dapat diambil daripada ayat ini. Jadi contoh Ustazah bawa di sini iaitu kita hendaklah berusaha mengubah nasib diri kita ke arah yang lebih baik untuk berjaya. Ini sekadar contoh ya. Baiklah, seterusnya sebagai tugasan, Ustazah berharap kamu mencatat sasaran perubahan yang akan kamu buat pada diri kamu. Okey, sasaran perubahan yang akan kamu buat pada diri kamu. Seterusnya berdasarkan planner ini, kamu nyatakan perubahan yang akan kamu lakukan. Kemudian bagaimana pelan kamu untuk melakukan perubahan. Bagaimana perkembangan proses itu berlaku. Seterusnya kamu analisis cabaran ataupun apakah yang menghalang kamu berubah. Dan akhirnya kesimpulan. Jadi dalam satu helai kertas sahaja boleh buat dan nanti send kepada Ustazah. Sampai di sini saja topik pembelajaran kita pada hari ini, iaitu melakukan transformasi diri.
Jadi Ustazah harap semua kita akan melakukan perubahan kepada diri kita ke arah yang lebih baik. Sehingga berjumpa lagi. Assalamualaikum.